Sebanyak 12 tikaman di tubuh, 6 daripadanya mengenai dada dan paru-paru sehingga menyebabkan seorang pelakon sitkom popular suatu ketika dahulu mati di ruang tamu rumahnya dalam insiden tragis 20 tahun lalu. Insiden kejam ini berlaku di sebuah banglo bernombor 20, Jalan Bukit Travers, Brickfields, kira-kira jam 11.15 pagi. Mangsa seorang penerbit dan juga pelakon warga negara Singapura, Una Angelia Olivero, ditemui mati dibunuh di ruang tamu rumah oleh individu dikenali pada 14 November 2001. Mangsa ditikam sebanyak 12 kali dan 6 daripada tikaman tersebut menembusi dada dan paru-paru mangsa. Pagi kejadian, suami mangsa, seorang ahli perniagaan dan 3 anak Angelia baru sahaja meninggalkan kediaman untuk pergi bercuti. Difahamkan, mangsa tidak ikut serta kerana masih ada urusan yang perlu diselesaikan. Kira-kira 10 minit selepas suami dan anak Angelia meninggalkan rumah, pembantu rumah itu, seorang warga negara Filipina, Florencia Estapo, mendengar loceng rumah berbunyi. Kelihatan susuk tubuh 2 lelaki di hadapan pintu pagar dan dia terus membukanya menggunakan remote. Florencia tidak mengesyaki apa-apa kerana tetamu itu cukup dikenalinya. Mereka ialah rakan kepada majikannya. Selepas mengejutkan majikannya yang masih tidur, Florencia kemudiannya menyediakan kopi dan sandwich kepada tetamu yang datang seperti diminta. Melihat majikannya itu asyik berbual dengan tetamu yang datang, Florencia ke dapur untuk meneruskan kerja-kerjanya. Bagaimanapun, dia kemudian mendengar perbualan yang pada mulanya mesra bertukar nada. Dia mendengar majikannya itu menjerit seolah-olah berlaku pertengkaran di antara mereka. Meskipun berasa hairan, Florencia pada mulanya menganggap ia perkara biasa dan tidak mahu masuk campur urusan majikannya. Tidak lama selepas itu, suasana hening seketika sebelum Florencia tiba-tiba mendengar namanya dipanggil oleh majikannya dari ruang tamu rumah. Setibanya di situ, Florencia terkejut melihat salah seorang tetamu mengacukan pistol ke arah majikannya dan lebih mencemaskan, dia juga turut dicekik dan diheret ke dapur oleh tetamu kedua. Lelaki itu mengambil pisau sambil mengacukan pistol ke arah Florencia sebagai amaran untuk dia diam dan tidak cuba melarikan diri. Selepas kelibat lelaki itu hilang, Florencia bertindak nekat melarikan diri ke rumah jiran melalui pintu belakang. Ketika itu dia terdengar suara Angelia bertanya kepada kenalannya itu, "Why do you do this?" Dalam keadaan panik itu, pintu rumah jiran akhirnya dibuka. Namun, yang ada hanyalah pembantu rumah yang juga bukan warga negara. Kedua-dua mereka tidak tahu cara bagaimana menghubungi balai polis bagi mendapatkan bantuan. Pembantu rumah berkenaan kemudian menghubungi majikannya dan meminta pihak polis dihubungi dengan segera. Ketika inilah, Florencia yang sedang berdiri di balkoni rumah jirannya melihat salah seorang daripada suspek melarikan diri, diikuti seorang lagi yang membawa bersamanya beg tangan milik majikannya. Yakin kedua-dua lelaki itu telah pergi, Florencia memberanikan diri masuk ke rumah mencari Angelia. Alangkah terkejutnya pembantu rumah itu apabila mendapati majikannya sudah terbaring kaku di ruang tamu rumah dengan tubuh berlumuran darah. Pelakon yang memegang watak opah dalam sitkom terkenal di TV2 itu mati dibunuh di ruang tamu rumahnya. Mayat Una Angelia Olivero dibawa ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk dibedah siasat. Pakar forensik kemudiannya mengesahkan mangsa telah ditikam sebanyak 12 kali oleh pembunuhnya. 6 daripada tikaman itu mengenai dada dan paru-paru mangsa
sehingga mengakibatkan pendarahan teruk. Suspek Muhammad Fazli Ismail, 27 tahun, seorang penganggur, dan rakannya seorang jurusolek artis, Esma Faizul Zainul Nur, 38 tahun, didakwa membunuh Una Angelia Olivero, 44 tahun, di sebuah banglo nombor 20, Jalan Bukit Traverse, Brickfields, kira-kira jam 11.15 pagi, 14 November 2001. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 343 Kanun Keseksaan atas niat bersama. Florencia dipanggil sebagai saksi utama pendakwaan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk menceritakan apa yang berlaku pada hari kejadian. Malah, dia mengecam dengan jelas wajah kedua-dua tertuduh yang membunuh majikannya. Hakim Datuk Mohamed Apandi Ali berkata, pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah terhadap tertuduh dalam melakukan pembunuhan terhadap Angelia. Mohamed Apandi dalam penghakimannya pada 6 Oktober 2009 menjatuhi hukuman gantung sampai mati ke atas kedua-dua tertuduh. Beliau dalam penghakimannya berkata, pembelaan kedua-dua tertuduh lebih merupakan penafian semata-mata apabila mengaku berada di rumah tersebut pada hari kejadian hanya untuk memberikan kad jemputan perkahwinan. Saksi pendakwaan ke-10 yang juga teman wanita Esma Faizul, Siti Sarah Ismail memberitahu mahkamah tertuduh mengaku bahawa dia telah membunuh mangsa beberapa jam selepas kejadian itu. Esma Faizul memberitahu Siti Sarah, "I dah bunuh orang. I tak menyesal bunuh dia sebab dia bukan Islam." Siti Sarah kemudian bertanya kepada Esma Faizul bagaimana dia membunuh mangsa dan diberitahu dia menikam dada mangsa sebanyak 6 kali. Sementara itu, Muhammad Fazli Ismail yang juga adik kepada Siti Sarah membuat pengakuan yang sama terhadap rakannya, Zaini Ridwan. Peguam bela mewakili Esma Faizul berhujah, Siti Sarah terkeliru ketika memberi keterangan tentang pengakuan tertuduh. Sementara peguam serikan terpilih yang mewakili Muhammad Faizal pula berhujah, kes pendakwaan tidak kukuh berikutan wujud keterangan berhubung kehadiran pihak ketiga seperti yang dibuktikan melalui ujian DNA yang dijalankan pada sampel mangsa. Hasil analisis ujian DNA yang dijalankan pada sampel mangsa bercampur, mixed profile, dan ia bukan milik kedua-dua tertuduh. Bagaimanapun, Hakim Mohamed Apandi berkata, itu hanya satu cadangan daripada peguam dan mahkamah berpuas hati dengan perilaku saksi yang menyatakan pengakuan itu memang datang daripada mulut tertuduh sendiri. Mohamed Apandi menjelaskan bahawa selain pengakuan tertuduh, mahkamah juga bergantung kepada fakta bahawa kedua-dua tertuduh memang berada di tempat kejadian dan pisau yang digunakan untuk menikam mangsa diambil dari rumah si mati. Mahkamah juga katanya mengambil kira elemen niat bersama selepas tertuduh pertama, Muhammad Fazli meminjam pistol 2 minggu sebelum kejadian yang membuktikan wujudnya perancangan awal dan kedua-dua mereka telah bersama-sama pergi ke rumah si mati dengan menaiki kereta. Keterangan saksi Florencia Estepon bahawa kedua-dua tertuduh menggunakan kekerasan bersenjatakan pisau dan pistol mengukuhkan lagi kes pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya Afzai Nizam Abdul Aziz memberitahu mahkamah bahawa Esma Faizul pernah dipenjara selama 15 bulan pada 1995 di atas kesalahan memiliki kanabis. Selepas 9 tahun dibicarakan, Mahkamah Rayuan Putrajaya pada 20 Julai 2010 mengekalkan sabitan hukuman gantung terhadap Esma Faizul dan Muhammad Fazli kerana membunuh penerbit yang juga pelakon drama Kipas Anggun, Una Angelia Olivero. Panel 3 hakim diketuai Hakim Datuk Hassan Lah yang bersidang bersama Hakim Datuk Ahmad Ma'ruf
dan Hakim Datuk Sulaiman Daud dengan itu mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi pada 6 Oktober 2009. Mereka disabitkan membunuh wanita kecokan Cina dan Inggeris itu dengan cara menikamnya dengan pisau pada jam 11.15 pagi 14 November 2001 di rumah banglo mangsa di nombor 20 Jalan Bukit Travers, Brickfield di Ibu Negara. Hakim Hassan ketika membacakan keputusannya menyatakan, setelah meneliti bukti keterangan kes, panel itu tiada sebab untuk mengganggu keputusan Hakim Datuk Muhammad Afendi Ali yang mensabitkan mereka atas tuduhan tersebut. Ujar beliau, panel berkenaan turut menerima pengakuan kedua-dua tertuduh sendiri dalam melakukan perbuatan itu. Hakim Muhammad Afendi dalam keputusannya berpuas hati. Pengakuan seperti itu adalah suatu pengecualian kepada keterangan dengar cakap atau hearsay dan boleh diterima sebagai keterangan di bawah Seksyen 17-2 Akta Keterangan 1950. Meskipun tiada sebarang keterangan motif pembunuhan dalam prosiding kes ini, semoga keadilan dapat ditegakkan di atas pembunuhan kejam mendiang Una Angelia Olivero. Diharapkan paparan kisah kali ini dapat dijadikan pengajaran dan iktibar kita bersama.